Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hari ini kita teruskan kelas kita untuk memahami tanah runtuh yang kerap berlaku di Malaysia berpunca daripada faktor manusia. So tanah runtuh kerap berlaku. So fokus di negara kita Malaysia berpunca daripada faktor manusia. So kalau kita tengok di sini, itu adalah persoalannya yang perlu kita bincangkan pada kelas kali ini. So kita tengok faktor manusia yang pertama adalah faktor kalau kita tengok di situ, faktor pembalakan. So kita tengok di sini faktor pembalakan. So penebangan pokok yang berlaku kurang menyebabkan akan berlaku kurang cengkaman akar. So kurang cengkaman akar kepada tani. Dan yang kedua, menyebabkan air bergerak dengan laju, kurang tapisan daripada akar pokok, dan ini akan menyebabkan proses pergerakan jisim yang besar berlaku, iaitu kejadian tanah runtuh. Bila penebangan pokok ini berlaku, pokok akan kurang mencengkam akar, kurang mencengkam tani, dan air bergerak dengan laju. Seterusnya pergerakan jisim yang besar, iaitu tanah runtuh, akan berlaku. So kalau kita tengok gambar rajah di sini, tengok, so ini dari segi pembalakan. So air akan mengalir ke sini, air juga akan mengalir ke sini dengan laju yang tinggi. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor aktiviti manusia yang kedua adalah penempatan. So penempatan ni bermaksud pembinaan kawasan penempatan yang baru. Ini akan menyebabkan berlaku pembersihan kawasan. So bermaksud dengan proses penebangan pokok, pemotongan susuh bukit, peneresan lereng bukit, dan menyebabkan cerun menjadi kurang stabil. Bila hujan, berlakulah proses tanah runtuh. Ini adalah aktiviti manusia yang kedua, iaitu faktor penempatan. So kita pergi kepada faktor yang ketiga yang kita nak tengok adalah pertanian. Pertanian biasanya yang menyebabkan kejadian tanah runtuh ini adalah pertanian tanpa teres, pertanian tanpa tanaman letupan bumi, akan menyebabkan pendedahan permukaan cerun terhadap ejen hakisan, dan seterusnya boleh menyebabkan pergerakan jisim berlaku. Ini adalah faktor pertanian. Bagaimana pertanian yang dijalankan oleh manusia menyebab berlakunya proses tanah runtuh. Dan kalau kita tengok yang keempat adalah proses pelombongan. So kalau kita tengok di sini, pelombongan ini adalah yang kita panggil sebagai kuari. So pelombongan ataupun kuari yang menggunakan bahan letupan batuan pada bukit, cerun bukit akan menjadi tidak stabil. Akan berlakulah runtuhan batu ataupun runtuhan tebing berlaku. So kejadian tanah runtuh itu berlaku bila bahan letupan batuan digunakan di sini, menyebabkan cerun bukit menjadi tidak stabil. Kemudian kalau kita tengok di sini adalah aktiviti pelancongan. So pelancongan adalah pembinaan hotel di kawasan tanah tinggi. Biasanya pada kawasan tanah tinggi ni di Malaysia, di Cameron Highland, dan juga pada kawasan Genting Highland.
Pembukaan kawasan baru ini seperti biasa melibatkan penebangan pokok dan seterusnya kurang tumbuhan letupan permukaan. Kurang tumbuhan yang melitup permukaan bumi, dan ini akan menyebabkan tanah ataupun tanih terdedah kepada ejen hakisan. Dan yang kedua akan menyebabkan curun tidak stabil dan seterusnya boleh menjadi punca kepada kejadian tanah runtuh. Ini adalah 5 faktor yang kita kaji sebagai aktiviti manusia yang menyebabkan kejadian tanah runtuh kerap berlaku di Malaysia berpunca daripada aktiviti manusia. Dengan itu, terima kasih.